iblis. Ada kalanya diguna dalam Al-Quran syaitan. Syaitan tu sifat. Syaitan tu sifat. Iblis tu iblis lah. Syaitan tu sifat. Kadang-kadang Allah Ta'ala datangkan sifat dia. Syaitan ni mana apa? Pengacau. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين واهدنا إلى صراطك المستقيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertamanya dan buat selama-lamanya, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dengan izin Allah pada malam ini kita dapat bersama-sama berada di tempat yang sangat mulia, tempat sujud yang disebut masjid. Kita dapat solat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kita kekuatan dan juga istiqamah agar kita terus dapat beribadah sehingga akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mengharapkan agar Allah menerima segala amalan kita, mengampuni segala dosa-dosa kita dan kurniakan kita syurganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambungan kita dari kitab 40 kisah menarik dari Al-Quran. Masih lagi kisah yang ke-12, muka surat 29, berkaitan tentang jangan terburu-buru dalam tindakan. Jangan terburu-buru dalam tindakan.
Al-ajalatu minasyaitan. Tergopoh-gapah, terburu-buru itu adalah sifatnya syaitan. Bagaimana keadaan syaitan dan iblis? Kalau kita lihat bagaimana iblis dengan sifatnya yang terburu-buru, dia tidak lagi memikirkan tentang masa yang akan datang, yang akan menimpanya. Yang dia mikir hanyalah aku lebih mulia, aku lebih baik. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat beserta dengan iblis agar memberikan penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam, maka dengan rasa kelebihan yang dimiliki oleh iblis, dia rasa dia hebat, dia rasa dia mulia. Apa yang dia kata kepada Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin aku nak bagi penghormatan kepada seorang yang mana dia ini diciptakan daripada tanah. Khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan dia daripada tanah. Wa khalaqtani min nar. Aku pula daripada api. Mana lebih hebat, api dengan tanah? Nampak dia mula bandingkan diri dia dengan Nabi Adam alaihi salam. Maka dengan sifatnya yang disebut al-ajalah, dia tergopoh-gapah, terburu-buru. Dan kita lihat dengan sikapnya aba wastakbara, dia enggan nak menurut perintah Allah Subhanahu wa taala, disebabkan dia tak fikir panjang waktu tu. Dia tak fikir panjang. Dia rasa dia lebih mulia. Mana mungkin dia nak bagi penghormatan kepada manusia yang manusia tadi daripada tanah. Wastakbara, maka timbullah sifat takabur dari dalam diri iblis, maka dia dikeluarkan daripada syurga. Iblis bukan dia tak percaya ada syurga, bahkan dia memang pernah berada di syurga, tetapi disebabkan dia sombong, dia bongkak, dia ego, dengan sebab dia rasa dia paling mulia, menjadi ketua bagi segala malaikat. Kena ingat, iblis bukan malaikat. Iblis dia bukan malaikat. Iblis ni ketua saja. Dia dilantik menjadi ketua. Dia di kalangan jin. Iblis ni di kalangan jin. Ada orang kata dulu dia malaikat, tapi sebab dia diingkar, turun martabat jadi jin. Jadi iblis dah. Dia memang jin. Sebab mana dalil dia? Dia kata malaikat diciptakan daripada apa? Api ke tanah? Malaikat diciptakan daripada api ke tanah? Angin, air, daripada cahaya. Soalan dia daripada api ke daripada tanah? Jawapan dia cahaya. Confuse nak jawab, kan? Nak tengok lena tak lena. Malaikat diciptakan daripada cahaya. Tetapi kenapa iblis kata khalaqtani min nar? Kau ciptakan aku daripada api. Bermakna apa? Bermakna iblis ini, kata Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah. Tuan-tuan boleh tengok apa kata Ibnu Katsir. Iblis ini adalah daripada jenis jin. Daripada jenis jin. Jin ni banyak, tapi dia ni satu-satunya jin yang lebih hebat daripada jin-jin yang lain. Dan dia tak ada orang kata atas dia, bawah dia tak ada. Dia bukan kata ada nenek moyang. Tak. Dia di antara jin yang pertama. Di antara jin yang pertama yang Allah Ta'ala ciptakan. Lepas tu bawalah ada ciptaan jin yang lain. Jin ni pun banyak-banyak jenis, banyak bangsa. Jin pakai toncit, jin mata buta, jin mata satu. Pernah dengar tak dialog dah? Kan? Kalau yang tengah-tengah titik tu jin mata satu. Kalau yang ada titik di atas tu jin pakai toncit. Siapa kata tu? Sudin kan? Sudin kan Haji yang cakap tu. Lepas tu kalau tak ada titik tu mana apa? Jin mata buta. Macam-macam. Tak ada lah, bukan dia tu huruf ha, tu huruf kho. Dia pandai-pandai sebab mentang-mentang dia tengok jin dia ada titik tengok, oh dia kata ni jin mata satu.
Kan? Maknanya bila dia tengok yang lain tu, dia tengok huruf ha. Kan lepas jim kan ha, lepas ha dia kha. Dia tengok ha, tak ada titik, mana jin buta. Kan tadi jin kan mata satu kan. Dia tengok kha pula ada titik atas. Oh, ni jin pakai tuncit. Jin ni banyak jenis. Banyak keturunan dia, macam-macam. Macam kita lah manusia, keturunan macam-macam. Maka dia pun ada pelbagai. Ada pun iblis, dia satu-satunya jin yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan disebabkan kemuliaan dia, kepandaian dia, kehebatan dia, kelebihan dia, dia ni di antara makhluk Allah yang banyak pengetahuan, maka dilantik dia menjadi ketua bagi malaikat. Ketua bagi malaikat. Dan nama dia pun mulia lah waktu tu, Azazil. Tetapi disebabkan dia engkar, dia tidak mau menurut perintah Allah Subhanahu wa taala, disebabkan sikap dia terkukuh gapah, terburu-buru. Maka tak fikir panjang. Lalu iblis, apa ni iblis? Jauh dah daripada rahmat Allah. Dia dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan ni apa pula? Syaitan ni apa pula? Kadang-kadang kita guna perkataan iblis, kadang kita guna perkataan syaitan, kadang-kadang kita guna perkataan iblis, kan? Syaitan sentiasa ganggu anak Adam. Syaitan tu siapa pula? Ada orang confuse. Syaitan tu apa? Iblis tu apa? Kadang-kadang kita guna perkataan, kalau kita tengok dalam Al-Quran, di atasnya disebut wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, kan? Yang kat bawah pula fa azallahuma asyaitanu anha. Siapa syaitan, siapa iblis? Atas disebut semua para malaikat sujud, maksudnya memberi penghormatan kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis. Lepas tu tiba-tiba ayat yang bawah fa azallahuma asyaitan. Syaitan telah menghasut Adam dan Hawa sehingga menyebabkan Adam dan Hawa ini terkeluar daripada syurga. Apa beza iblis dengan syaitan? Dah lama dah kita duk dengar perkataan iblis, syaitan, iblis, syaitan. Iblis tu siapa? Syaitan tu siapa? Senyap semua. Lama duduk mengaji ni. Iblis tu siapa? Syaitan tu siapa? Apa dia? Iblis. Ada kalanya diguna dalam Al-Quran syaitan. Syaitan tu sifat. Syaitan tu sifat. Iblis tu iblis lah. Syaitan tu sifat. Kadang-kadang Allah Ta'ala datangkan sifat dia. Syaitan ni mana apa? Pengacau. Syaitan tu mana pengacau. Maka iblis ni dia lepas dia jadi jahat, kan? Adudu. Kan? Dia jahat kan? Dia suka kacau orang. Dia kacau. Masa dia baik tu, masa adudu baik tu okey je, alien tu. Kan? Masa dia baik okey je, masa dia jahat tu dia suka kacau orang. Iblis ni masa dia bertukar, dia jadi jahat, maka sifatnya syaitan. Sifatnya apa dia? Syaitan. Dia suka kacau. Sebab tu disebut kadang-kadang telah mengganggu Adam dan Hawa, pengacau. Siapa dia? Iblis datangkan sifat dia. Maka syaitan ini, tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi Allah, adalah orang kata gantilah kepada orang yang suka pengacau. Maka pengacau ni jenis suka hasut orang. Syaitan ni suka hasut, suka kacau, suka bagi sesat. Maka syaitan ni ada juga di kalangan jin dan ada di kalangan manusia. Ni kita nak pergi semayang ni. Lagianlah. Nak pergi mancing, jom. Time-time maghrib, ajak orang pergi mancing, tu syaitan. Time-time maghrib, ajak orang pergi mancing, orang nak pergi semayang. Kawan ni pun, mancing. Banyak ikan kat situ. Ikan toman besar bas. Tergugat tu. Nak pergi semayang tak jadi tu.
Oh, tak apa. Kita jamaah lagi. Jamaah. Sebab apa nak bagi tu? Nak bagi Perak. Nampak tak? Maknanya orang ni yang suka kacau orang ni, suka ganggu orang ni, suka hasut orang tak bagi buat ibadat ni, itulah syaitan. Maka syaitan ini sama ada dari kalangan jin ataupun syaitan ini di kalangan manusia. Minal jinnati wan nas. Sama ada daripada pengacau ni, pengacau penghasut apa semua ni, sama ada daripada manusia ataupun jin. Maka siapa tadi? Iblis jin. Maka dia juga disebut syaitan. Jangan keliru dah depan ni, kalau dalam Al-Quran sebut syaitan tu, jangan keliru dah. Ada syaitan ini diberi gelaran kepada iblis. Kerana apa? Kerana dia adalah pengganggu. Dia mengganggu hidup kita. Dia selalu ganggu kita. Sembahyang kita dia ganggu, rumah tangga kita dia ganggu, hidupnya sentiasa ganggu. Maka dapatlah panggilan dia syaitan. Ada orang confuse. Syaitan ni siapa? Jin ke iblis? Tak, syaitan tu jin pun dia, iblis pun dia. Faham tak? Dan manusia pun boleh jadi syaitan. Antaranya siapa? Ahli setan. Ingat dulu ahli setan? Ada arwah dah, no? Masya Allah. Orang dulu minat. Tu 90-an kan? Cerita dia 80-an ke 90-an cerita dia. Cerita tu famous ahli setan. Dia ni hidup dia memang setan semua. Suruh kacau orang. Dia kacau orang ni sampai orang panggil dia ahli setan. Tapi akhirnya dia meninggal jadi orang yang sangat baik. No? Tapi hari ni cerita tu ada kita duk tengok kan. Tapi orang tu dah jadi baik dah. Dia tinggalkan dunia drama, dunia lakonan ni, dia tinggalkan, dia pergi mengaji sampai jadi alim. Jadi tok guru lah kita kata, meninggal sebagai orang yang alim. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya dan terima amalannya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, al-ajalatu minasyaitan. Jangan kita jadi macam syaitan. Yang mana dia ni terburu-buru. Terburu-buru itu adalah sifatnya syaitan. Dia tak fikir panjang dah. Dia fikir nak memuaskan hati dia, nak memuaskan nafsu dia. Hawa nafsu dia mengajak dia supaya dia rasa sombong. Maka kita kalau ada sifat sombong, ada sifat bangga, kita rasa kita ni bagus, kita bimbang. Bimbang ada serpihan daripada sifat-sifat syaitan ataupun sifat iblis. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah sambungan kita pada pertemuan yang lepas berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada hamba-Nya, jangan bersifat terburu-buru, jangan tergopoh-gapah dalam tindakan. Bahkan dalam peperangan pun Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, fatabayyanu, hendaklah kita menyelidik dulu, selidik dulu sesuatu perkara supaya tidak tersalah. Maka kalau dalam peperangan pun Allah Subhanahu wa taala perintahkan selidik apa jua keadaan dengan sebaik-baiknya, supaya kita tidak menghukum ataupun kita membuat tindakan yang melulu. Dan sebenarnya ada kisah di sebalik ayat yang kita baca pada pertemuan yang lepas, tahun lepas lah kita baca ayat ni. Ulama tu kita baca tahun lepas ayat ni, ayat surah An-Nisa ayat 94 kita baca pada bulan 12 2023 tahun lepas. Sambungan dia berkaitan tentang kisah ini. Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhati-hati di dalam membuat apa-apa tindakan. Wa imma, sekalipun kamu berada dalam peperangan, jangan sesekali dalam peperangan bila ada orang yang menunjukkan kedamaian, dia datang nak berdamai, tetapi kita tidak mau berdamai, kita berburuk sangka dengan dia. Kalau kita tengok di Palestin, Masya Allah, dah 75 tahun dah, bila dia rasa dia lemah, puak-puak Israel ni rasa lemah, dia mulalah nak tunjuk sikap damai.
Tapi kita tengok orang Islam, walaupun tahu dah perangai Yahudi ni dia akan ulangi perangai dia. Sekarang ni dia duk rasa dia kuat lagi. Dia rasa kuat sebab apa? Sebab Amerika dengan US dengan UK duk tolong. Sekarang ni 10 negara dah bersatu nak pergi serang Yaman pula. Dah serang Yaman pula. Sebab apa? Sebab Yaman di antara negara walaupun negara yang miskin. Yaman ni negara miskin tuan-tuan, tapi disebabkan persaudaraan, ukhuwah, peri kemanusiaan sebab Islam. Baru-baru ni ditemu ramahlah seorang pemimpin daripada Yaman. Ditanya kepada dia, kenapa yang sungguh-sungguh sangat nak tolong Palestin sedangkan kamu ni negara yang jauh daripada Palestin? Dia jawab macam mana? Membuatkan pengacara yang tanya dia tu live, yang tanya dia tu last sekali tukar soalan lain. Dia jawab macam mana? Dia kata kenapa kami duduk di Yaman ni jauh dengan Palestin, kami sungguh-sungguh nak bantu. Saya nak tanya balik, kenapa yang US sungguh-sungguh nak tolong Israel? Apa kaitan US, UK, lagi apa lagi? Perancis, apa lagi? Negara-negara yang bersekutu tu, apa kaitan dengan Israel? Dan jauh daripada Israel pun, kenapa sungguh-sungguh nak datang tolong? Lagi ni pengacara tu tak jadi. Nak tanya soalan dijawab dengan soalan. Nah, apa sebab? Bukan dunia tak tahu yang Israel telah merampas tanah Palestin. Bukan tak tahu. Dan Palestin itu bukan tanahnya Israel. Israel itu bukan tanah dia. Dia merampas tanah Palestin. Mencuri. Engkau membela pencuri dah. Kenapa? Apa kaitan kau dengan pencuri itu? Apa kaitan kau dengan perompak tu? Dah lah jauh pula tu. US dengan UK cukup jauh. Kalau kami ni, sebab kami nak tolong, sebab kami Islam kan? Sebab kami Islam sama-sama. Bermakna UK Yahudi, US Yahudi. Dan yang paling tak tahan ni Bahrain. Apa kaitan pula Bahrain pergi bersekongkol dengan banyak-banyak negara? Tiba-tiba Bahrain satunya negara Islam yang pergi serang Yaman. Bahrain ni negara mana? Nampak tak? Sedangkan menceroboh perairan, menceroboh negara orang tu salah. Dan tak salah yang diambil oleh tentera-tentera Yaman menjaga perairan negara daripada kapal-kapal yang masuk. Sebab kapal tadi masuk, apa tujuan dia? Kau telah menceroboh kami punya laut, kan? Dia rampas. Apa salah? Kalau ikut undang-undang, salah ke tak salah? Tapi kau hantar 14 jet untuk menghancurkan Yaman. Semua negara pakat duk hantar jet nak hentam Yaman. Apa kata penduduk-penduduk rakyat Yaman dan pemimpin Yaman? Kami tak takut. Tak takut. Bukan sekali kami pernah kena serang ni. Dah banyak kali dah. Tak takut. Nampak orang Yaman ni kecil-kecil tuan-tuan, tapi hati kental. Nabi berdoa untuk orang Yaman. Nabi doa untuk negara Yaman. Allahumma barik li Yamanina. Ya Allah berkatilah Yaman kami. Masya Allah. Nabi berdoa untuk orang Yaman. Nabi doa untuk orang Syam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi bantuan kepada saudara-saudara kita di Yaman. Hari ni mereka di-attack. Yang kita tak boleh nak masuk akal ni, yang otak kita agak macam pelik sikit ni, macam mana Bahrain. Konon-kononnya Bahrain sebelum ni sebagai apa? Orang tengah antara Israel dengan Palestin, konon-kononnya. Hari ni dah terbuka pekor, rupanya dialah penyokong. Sebenarnya dialah di antara negara yang dah sign dah normalisasi Israel. Ini kita dah nampak dah. Ada lagi 2, 3, 4 negara kita tengok nanti. Dan kita tengok negara mana yang betul-betul mendokong Palestin, yang menjadi tulang belakang Palestin. Kita tengok negara mana. Dan hari ni kita tengok South Africa. South Africa pun kena attack. Sebab apa? Sebab mereka dah bawa kes ni ke mahkamah.
kes jenayah Israel terhadap Palestin. Kita tengok negara-negara miskin. Cuba bayangkan, negara-negara miskin boleh bangkit. Mana Kuwait? Negara yang kaya. Mana Qatar? Negara yang kaya. Mana UAE? Negara yang kaya. Mana? Kita dah nampak negara mana yang bangkit untuk bantu negara yang ditindas hari ini. Dan insya-Allah akan ada lagi negara-negara, walaupun negara dia ringgit, dia wang dia mata wang dia tak tinggi, negara dia ekonomi tak hebat mana, tapi insya-Allah mereka inilah yang akan memperjuangkan, yang akan membela nasib umat Islam yang ditindas insya-Allah. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berlaku. Kerana apa? Kerana mereka hanya memikirkan tentang hawa nafsu mereka, kebergantungan mereka. Mereka ini sebenarnya ada ikatan perjanjian. Negara-negara ini ada ikatan perjanjian. Dulunya negara ini kan menjadi satu, tetapi dah dipecahkan. Siapa yang pecahkan? Cuba tengok sejarah balik. Siapa yang pecahkan negara-negara Arab sampai jadi negara lain-lain? Tuan-tuan tengok sendirilah sejarah tu, kan? Siapa dia? Antara tu lah yang negara yang dia rasa dia sombong, dia besar. Dia rasa dia kuasa besar. Satu masa Allah Ta'ala akan hancurkan negara-negara yang dia sombong ini, tuan-tuan. Sebagaimana Allah akan hancurkan iblis yang mana dia ini sangat-sangat sombong dan bongkak. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah di sebalik ayat surah An-Nisa ayat 94 menceritakan tentang satu masa Nabi SAW menghantar bala tentera disebabkan ahli perkampungan di Maifa'ah, penduduk Al-Maifa'ah, dia tidak mau berdamai. Dia tidak mau berdamai, dia nak ajak berperang, dia rasa dia hebat. Maka Rasulullah SAW menghantar tentera 130 orang saja. Tak ramai pun. 130 orang sahaja berlaku pada bulan Ramadan tahun yang ke-7 Hijrah. Dihantar seramai 130 orang tentera yang dipimpin oleh Ghalib bin Abdullah Al-Laythi. Maka apabila tentera Islam ini menuju ke arah perkampungan penduduk Al-Maifa'ah, maka berlakulah pertempuran di antara penduduk Al-Maifa'ah dengan mujahidin yang dipimpin oleh Ghalib bin Abdullah Al-Laythi. Maka mereka tewas, penduduk kampung tersebut tewas, penduduk Al-Maifa'ah dia tewas, dan banyak di kalangan mereka yang dibunuh dan bakinya ditawan. Ketika mana suasana sedang sengit, orang kata berperang, rancak ni, tengah rancak berperang ini, ada seorang sahabat yang merupakan cucu kepada Nabi SAW, yang namanya Usamah bin Zaid. Usamah ni cucu Rasulullah. Usamah ni cucu Rasulullah, cucu angkat lah, cucu angkat. Tapi Nabi menganggapnya sebagai ayahnya, sebagai anak. Bahkan dah hampir-hampir nak jadi anak Nabi. Dulu di zaman jahiliah dulu, dia ada istilah mutabanna. Maksudnya macam ni. Pak Long ada anak perempuan semua, contoh. Yang ni ada anak laki semua. Boringnya anak laki semua, tak ada anak perempuan. Lalu mereka buat pertukaran anak. Main tukar anak. Rasa anak dia tak handsome, dia tukar anak lain. Arab waktu tu dia ikut suka hati nak tukar. Tukar ni bukan tukar 2-3 hari dah. Tukar sampai selama-lamanya. Dia tukarlah anak tadi. Oh, kau ada anak perempuan, kita tukar. Aku boring, tak ada anak perempuan. Susah nak main-main dengan anak ni kan. Boleh tak main nak batung ke apa ke? Lalu tukarlah anak tadi, tukar. Tukar tadi ni bukan tukar orang kata main buat anak angkat tak. Memang tukar dibankan. Waktu tu kalau dah dibankan tu mutabanna tu, dia bankan anak tadi dengan dia. Contohnya kata anak tadi, Pak Kasar ni dia ada anak seorang lagi, Pak Kasim. Pak Kasar dengan Pak Kasim.
Pak Kasim dia ada anak, dia tukar anak Pak Kasim ni tukar dengan anak Pak Gaza, tukar. Lalu yang sebelum ni bin Pak Kasim tu tukar tu jadi bin Kasar. Bin Kasar, Pak Kasar lah. Yang seorang lagi ni dibintikan dengan Pak Kasim. Tu dulu. Maka bila dibinkan secara undang-undang dia dulu, anak tadi telah layak untuk mengambil harta. Maknanya anak tadi ini dia dikira pewaris. Nampak tak waktu tu? Maka Nabi hampir-hampir nak jadikan Zaid ini sebagai anak Nabi, nak ditukar nama Zaid bin Muhammad. Namanya Zaid bin Harisah, tapi nak ditukarkan. Nabi sayang sangat dengan Zaid ni, lalu nak ditukarkan kepada Zaid bin Muhammad. Lalu turun ayat Allah Ta'ala menghalang. Allah Ta'ala tak benarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan sesiapa pun sebagai anak, dan sesiapa pun tak boleh jadikan Nabi sebagai bapa. Wa ma kana Muhammadun, tidaklah Muhammad itu bapa kepada sesiapa. Bukanlah Muhammad itu bapa kepada sesiapa. Maka tak dibenarkan. Maka tak jadilah Zaid bin Harisah ini sebagai anak mutabanna Nabi SAW. Tetap jadi anak Nabi lah. Cuma tak dapat, orang kata kalau jadi anak Nabi, cuba bayangkan Syiah hari ni nak letak nama Ali kan, nak letak nama Zaid. Syiah dia akan pakai nama Zaid lah. Dia tak pakai nama Ali, dia akan guna nama Zaid. Nampak? Itulah hikmah dia. Dan di antaranya lagi, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad mengahwini isteri Zaid yang bernama Zainab, untuk menghapuskan kepercayaan orang-orang Quraisy yang mengatakan, orang-orang jahiliah mengatakan Zaid tetap lagi anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diperintahkan, maka berlakulah perceraian antara Zaid bin Harisah dengan Zainab, dan Allah Taala perintahkan Nabi mengahwini Zainab. Tujuan dia apa dia? Tujuan dia adalah untuk menghilangkan rasa orang kata, ialah confident orang waktu tu yang kata Zaid itu adalah anak Nabi SAW. Tapi masih lagi kita sebut anak dan cucu lah. Usamah bin Zaid ni adalah cucu kepada Nabi lah, cucu Nabi SAW, cucu angkat. Usamah bin Zaid ini ketika mana berlakunya peperangan, dalam tu dia nampak ada seorang musyrikin ni, dekat nak bunuh ni. Dia pun masa dia nak pancung musyrikin tadi, seorang lelaki musyrik tadi, tiba-tiba lelaki musyrik tadi mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usamah bin Zaid tak kira, mengucap tak kira, dia pancung juga. Sebab dia menyangkakan bahawasanya lelaki itu berpura-pura sahaja dia nak selamatkan diri dia. Maka selesai peperangan, balik jumpa Nabi SAW. Maka berita ni sampai kepada Nabi. Muka Nabi merah padam. Nabi marah Usamah bin Zaid. Nabi tanya Usamah bin Zaid, kenapa kamu membunuh lelaki yang telah bersyahadah? Usamah jawab, ya Rasulullah, dia berpura-pura saja. Lalu sekali lagi Nabi marah. Nabi kata, wahai Usamah, apakah kamu telah membelah dada dia dan kamu tengok betul ataupun tidak dia menipu? Terkejut Usamah waktu tu. Ya Allah, saya tersilap ya Rasulullah. Dia tersilap. Lalu dia minta, ya Rasulullah, tolonglah, mohon agar Allah ampunkan dosa-dosa saya. Rasulullah kata, siapa yang nak bertanggungjawab? Siapa yang nak bertanggungjawab? Bagaimana dengan penyaksian lelaki tersebut? Dia telah membuat penyaksian tiada Tuhan selain Allah. Siapa yang nak bertanggungjawab? Usamah bin Zaid minta lagi, ya Rasulullah, tolonglah, doakan agar saya diampunkan. Nabi ulang lagi sampailah Usamah bin Zaid ini merasakan dia waktu itu bukan dalam keadaan Islam, dalam keadaan dia jahiliah, membunuh orang tanpa fikir panjang. Allahu Akbar. Sampailah Rasulullah SAW perintahkan kepada Usamah bin Zaid agar dia membebaskan seorang hamba sebagai kafarah terhadap kesalahan membunuhnya itu, yang disebut qatlul khata. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah, maka turunlah ayat ini memberi peringatan kepada seluruh
umat Islam jangan ambil sikap seperti Usamah bin Zaid yang terburu-buru dalam tindakan sehingga dia tersilap, dia telah membunuh orang yang telah bersyahadah. Wallahu taala a'lam bissawab. Rujukan terjemahan Sirah Nurul Yaqin Syekh Muhammad Khudaribi, Pusaka Salam Sembilan Berat, Kuala Lumpur, cetakan kedua 1998, halaman 366. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada kuliah kita pada malam ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.